Hai, Assalamualaikum murid tahun 2 Juwairiyah. Okey, hari ini kita akan belajar subjek matematik. Harap kamu bersedia dengan buku teks. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk bahagi. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 95. Okey, kita lihat contoh 1. Contoh nombor 1. Okey, kek ini sudah masak. Okey, saya isikan dua-dua ke dalam piring. Kamu lihat dua-dua ke dalam piring. Saya dapat 5 piring. Okey. Kemudian lihat yang kedua. 10 dikumpul dua-dua dapat 5. Ni kaedah pengumpulan. Okey. Pengumpulan objek. Di mana ada 10 biji kek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya dikumpul dua-dua. Okey, ambil 2 ni. Dikumpul kat sini. Jadi 1. Kumpulan 1. Okey, ambil lagi 2. Kumpul kat sini. Kumpulan 2. Ambil lagi 2 biji kek. Kumpul kat sini. Kumpulan 3. Ambil lagi 2 biji kek kat sini. Kumpulan 4. Ambil lagi 2 biji kek. Letak kat piring ni. Kumpulan 5. Jadi, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Maksudnya ada 5 piring. Maksudnya 5 kumpulan. Macam mana nak tulis tu? Nak faham tu 5 kumpulan 2. Faham tak? Macam mana nak tulis? Nak faham? Okey, kita lihat macam ni. Kita tulis ayat. Ni kaedah pengumpulan kumpulan objek. 5, tadi ada 5 piring atau 5 kumpulan. 5 kumpulan 2. Kenapa 2? Sebab satu piring 2, satu kumpulan 2. 2. Faham? Ni kita sebut 2. Kena fahamkan. Okey. Kalau kita lihat pada garis nombor pula. Lihat pada garis nombor. Okey, 10 biji kek tadi. Kita ambil 2 tadi masuk piring sini. Maksudnya kita tolak 2. Faham? Tinggal 8. Kita ambil lagi 2. Masuk piring sini. Tolak lagi 2. Tinggal 6. Ambil lagi 2. Masuk piring sini. Kita tolak 2 lagi. Ambil lagi. Tolak 2. Ambil lagi. Tolak 2. Sampai sifar. Habislah kek ni kita bagi sama banyak. Faham tak? Ni kita bahagi sama banyak. Okey. 10 dibahagi 2 dapat 5. Faham? Okey, sekarang kita lihat ayat matematik pula. Kita nak perkenalkan ayat matematik. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, ni 10 ni simbol bahagi. Ni 2, ini sama dengan, ini 5. Okey, ini apa? Ini jumlah objek. Jumlah objek 10 iaitu 10 biji kek keseluruhan. Kalau bahagi mesti yang depan ni mesti nilai yang banyak, yang besar. Okey, bagi 2. 2 ni sama dengan 2 biji kek dalam setiap piring atau setiap kumpulan ni, setiap piring ni ada 2 biji kek. Bilangan objek dalam setiap kumpulan. Faham tak? Okey, sama dengan ni simbol sama dengan, kamu dah tahu. Okey, yang 5 ni. 5 ni 5 kumpulan atau 5 piring. Jadi kita sebut yang ini untuk bilangan kumpulan. Jadi ini ayat matematik. 10 bagi 2 sama dengan 5. Faham? Ini ayat matematik. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua. Kaedah yang kedua ni kaedah perkongsian. Maksudnya pengongsian objek kepada berapa orang. Okay. Ada 3 orang kanak-kanak berkongsi sama banyak 6 cucuk sate. Maksudnya dia kongsi sama banyak 6 cucuk sate. Dia ada 3 orang. Okay. 3 orang ni dikongsi sate tu sama banyak. Tapi sate cuma ada 6 cucuk saja. Okay. Berapakah cucuk sate setiap kanak-kanak dapat? Okey, ni 1, ini 2, ini 3. Saya tulis macam ni lah. 1, 2, 3. Okey. Mula-mula kamu mesti bahagikan dulu. Okey, yang pertama. Sate pertama kita bagi kepada
Ini nombor 1. Kemudian sate yang kedua, kita bagi yang kedua. Sate ketiga, kita bagi yang ketiga. Maksudnya kita bagi 1, 1, 1. Kita agihkan satu-satu. Sama banyak. Kemudian ada lagi 1. Kita bagi kat ni. Nombor 1 punya. Okey, 2. Bagi kat orang yang kedua, ketiga, kanak-kanak yang ketiga. Faham? Jadi, setiap orang dapat berapa cucuk sate? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada 2 cucuk sate. 6 dikongsi bertiga dapat 2. Faham tak? 6 dikongsi bertiga dapat 2. Okey, 6 bahagi 3 sama dengan 2. Sekarang ni kaedah pengongsian. Kan? Berkongsi sama banyak. 6 jumlah objek. Di sini jumlah objek. Di sini bilangan kumpulan. Kenapa bilangan kumpulan? Sebab dia kongsi sama banyak. 3 orang ni. 3 orang kanak-kanak. Jadi sama dengan 2. 2 tu apa? Cucuk sate. Bilangan objek dari setiap kumpulan. Maksudnya bilangan cucuk sate setiap orang tu dapat. Faham? 2, 2, 2. Okey, sekarang kita lihat soalan yang bawah sekali. Bolehkah 2 orang berkongsi 6 cucuk sate sama banyak? Ceritakan. Okey. Bolehkah kita kongsi daripada 6 cucuk tu kongsi 2 orang? Boleh. Jom kita lihat, kita bincangkan. Okey, ini maksudnya 6 cucuk sate. 6 bahagi dengan 2. Kita tak tahu jawapannya apa. Okey, di sini kita tengok, ini orang pertama, ni orang kedua. Di sini kita bilang cucuk sate yang pertama kita bagi kat sini. Sate kedua kita bagi kat sini. Ulang balik, 1 bagi kat sini. 2 bagi kat sini. 1 lagi bagi. Kita bagi sama banyak. 2 kita bagi kat sini. Jadi cuba kita bilang ada berapa. Okey, ini 1, 2, 3. 1 orang dapat 3 cucuk. Bilang lagi 1, 2, 3. Jadi jawapannya 3. Faham? Jadi ini jumlah objek. Bahagi dengan 2, maksudnya 2 bilangan kumpulan sama dengan 3. 3 di sini maksudnya bilangan objek dalam setiap kumpulan. Maksudnya seorang dapat 3 cucuk sate. Faham? Jadi jawapannya apa? Dia tanya bolehkah? Jawapannya apa? Boleh. Itu saja. Okey, seterusnya kita lihat contoh ketiga. Kaedah tolak berturut-turut. Kita buat bahagi kaedah bertolak berturut-turut. Okey, di sini apa? Ada 8 keping agar-agar. Saya beri 4 keping agar-agar kepada Wendy. Kemudian baki 4 keping saya beri kepada Selvi. Maksudnya kita buat tolak. Saya buat macam ni. Kita tolakkan 8 keping. Kita tolak 4 keping. Sebab jadi bagi pada Wendy. 8 tolak 4 bagi 4. Sini 1 kali. Faham? Kemudian dia bagi lagi 4 keping kepada Selvi. Tolak 4. 1 kali lagi. 4 tolak 4 sifar. Jadi ada berapa kali? 1, 2. 2 kali. Okey. Begitu juga dengan kaedah apa? Garis nombor. Garis nombor. Ini sifar. Sini 4. Sini 8. Okey. Di mana 8 tolak 4 tadi, ni pergi sini. Tolak 4. Ada lagi baki 4. Kemudian tolak lagi 4 sama dengan sifar. Kamu mesti tolak sampai sifar. Kemudian bilang berapa kali kamu tolak. 1, 2. Berapa kali? Jadi jawapan bagi 8 bahagi dengan 4 sama dengan berapa? Kita kira apa tadi? Bilangannya 1, 2. 1, 2 sama. Faham? Jadi jawapannya di sini ialah 2. Ini kaedah tolak berturut-turut. Kemudian tengok kat sini pula. Ni kaedah garis nombor, jangan lupa. 12 biji jeli disusun 6. Berapakah kumpulan kamu dapat? Dia tanya 12 biji jeli.
disusun 6. Dia tanya kumpulan. Berapa kumpulan yang kamu dapat? Okay, bilanglah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpulan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpulan 2. Jadi ni kan kamu dah buat macam ni. Jadi kumpulan 1, kumpulan 2. Faham? Jadi jawapannya 2 lah. Kalau kaedah kamu susun gambar macam ni je. Tapi kalau kaedah tolak betul-turut, kamu mesti tolak 6. Yang pertama ni, kamu tolak 6. Lepas tolak 6 sama dengan 6. Ada 1 kali. Lepas tu tolak lagi 6 sama dengan sifar. Berapa kali? 2 kali. Sama tak dengan yang ni tadi? Sama. Itu je lah. Jadi kalau kamu buat ayat matematik bahagi, kamu mesti buat apa? 12 bahagi dengan apa? Dia kata 12 biji jeli disusun 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 ni 1, 2. Inilah ayat matematik bahagi. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Okey, sekarang kita cuba lihat contoh yang keempat. Okey. Di sini contoh keempat berkaitan antara bahagi dengan darab. Okey, berkaitan antara bahagi dengan darab. Okey, katalah di sini ada 18 batang pen, setiap paket dimasukkan 6 batang pen. Jadi 18 bahagi 6 dapat berapa? Jadi 18 bahagi 6. Dan tadi kamu dah belajarkan bagaimana kaedah garis nombor. 18 tolak 6 dapat 12, tolak 6 dapat 6, tolak 6 dapat sifar. Berapa kali? 1, 2, 3. Jadi jawapannya 3. Kalau kaedah darab, berapa darab 6 dapat 18? Okey, kaedah darab. Okey, kita garis nombor. Kemudian kita kira bilangan kumpulan. Faham? Sebelah atas. Bukan, maksudnya darab ni makin bertambah. Maksudnya tambah berulang. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Kalau di sini tadi tolak 6, tolak 6, tolak 6. Dari kanan ke kiri. Kalau kat sini dari kiri ke kanan makin bertambah. Faham? Ini jumlah objek. Okey, kumpulan berapa kali ditambah? 1, 2, 3. Maksudnya 3 kumpulan. Faham? Okey, sekarang nak tahu bagaimana kita nak kaitkan antara bahagi dengan darab. Okey. Ini berapa darab 6 dengan 18? Kita nak jawab 18 bagi 6, kita tak tahu sifir bahagi kan. Jadi saya suka kamu hafal sifir darab. Jadi sifir 6 lah, 6. Okey, berapa darab 6 18? Katalah 3 darab 6 sama dengan 18. Jadi 3 ni kita tulis kat sini. Dia sama. Di mana di sini bilangan kumpulan, ini bilangan objek, dan setiap kumpulan ni sama dengan apa? Jumlah objek. Faham? Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Faham? Okey, kita cuba selesaikan yang seterusnya. Okey, 18 bagi 3 kita tak tahu. Ni sifir 3 kan? Okey, bila sifir 3, yang ni kita biarkan dulu, kita selesaikan ni. Berapa darab 3 18? Berapa darab 3 18? Okey, bilang 3 3. 3 6 9 12 15 18. Jadi berapa jari? 6. Di sini 6. Lepas tu ni 6 tu di sini 6. Macam tu je sebab ada perkaitan. Ni yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sama. Terusnya, cuba kita lihat latihan pula. Contohlah 20 bagi 5 sama dengan tak tahu. Sebab kita hafal sifir bahagi. Sekarang kita guna darab sifir 5. Berapa darab 5 sama dengan 20? Bilang 5, 10, 15, 20, 25. Dah 25. Sekarang dia nak 20 je. Bilang semula. 5, 10, 15, 20. Jadi 4 jari. 5, 10, 15, 20. Di sini 4. 4 darab 5, 20. Jadi di sini 4 lah. Lengkapkan saja. Ni perkaitan sifir bahagi dengan darab. Jangan lupa tau. Okey. Samalah macam ni. Macam ni. Ni kat sini. Lengkapkan aja. Terbalikkan aja. 3 darab berapa? Berapa darab 3? 6 atau 3 darab berapa? 6. Sama je. Sebab nak lengkapkan bahagi. Okey, katalah bilang 3 3. 3 6. Berapa jari? 2. Maksudnya 2 darab 3 6. 2 ni tulis kat sini. Itu saja. Saya nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 71, 72, 73 dan 74. Sekian, terima kasih.